الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه ووليه، خير نبي بالسلام رحمة للعالمين بعثا، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا وتكريما لديه. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, kerana sesungguhnya goncangan dan gempa bumi yang berlaku pada hari kiamat adalah sesuatu yang amat dahsyat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang berada di dalam bulan ketakwaan, bulan yang mendidik hamba-hamba Allah agar menjadi hamba yang benar-benar bertakwa. Apakah itu takwa? Seorang ulama dengan ringkas menyebut, an yajidaka maulaka haitsu amarak wa yaqidaka haitsu nahar. Takwa adalah Tuhan kamu mendapati kamu di tempat-tempat yang diperintahkan, dan Tuhan kamu tidak menjumpai kamu di tempat-tempat yang dilarang. Jadi pastikan di mana saja perintah Allah, maka itulah kita. Dan di mana saja larangan Allah, maka kita jauh daripada kawasan larangan itu. Maka itulah hakikat ketakwaan yang akan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, direkod dan dibukukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan semata-mata kerana keimanan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya, dan semata-mata kerana menghitung-hitung dan mengharapkan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bulan-bulan pahala yang telah disediakan pada bulan Ramadan, maka nescaya akan diampunkan segala dosa yang terdahulu, segala kesalahan yang telah dilakukan sepanjang umurnya, maka akan dilakukan dan dibersihkan dan disucikan, sehingga apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bertemu dalam keadaan suci dan bersih. Bulan Ramadan masih lagi di pertengahan, tapi dapat dirasakan seolah-olah keesokan hari akan pergi. Tetamu yang sangat mulia yang dikulturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, tetamu yang hanya datang setahun sekali, adalah kita melayani dan menghargai kedatangannya.
Adakah kita menghargai kedatangannya apabila tiba pada 12 Ramadan? Top ketika solat mudah berkurangan. Adakah kita menghargai kedatangannya apabila kita mudah melewatkan solat? Ketika berada di pertengahan bulan Ramadan, masih lagi di pertengahan bulan Ramadan, kita sudah merasa malas, kita sudah merasa jenuh untuk datang ke rumah Allah ramai-ramai. Adakah kita menghargai kemuliaan tamu ini dengan kita tidur nyenyak sepanjang malam tanpa mendirikan walaupun hanya sekadar 2 rakaat ketika sahur? Adakah kita menghargai tetamu yang mulia ini dengan kita melakukan kemungkaran dan dosa-dosa pada tengah hari bulan Ramadan? Betul kita berpuasa, tetapi kita tidak menjaga pandangan, kita tidak mendengar telinga daripada mendengar musik dan perkara yang melalaikan. Adakah itu kita memuliakan tetamu yang mulia ini? Mari sama-sama kita bermuhasabah dan ingati agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang tahu menghargai nikmat umur dan kesempatan bersama bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Cukuplah keberkatan pada bulan Ramadan dengan penurunan Al-Quran di bulan Ramadan sepenuhnya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah lagi dunia. Cukuplah kemuliaan di bulan Ramadan dengan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia, utusan akhir zaman pada bulan Ramadan, pada malam Ramadan di Gua Hira, dengan wahyu pertama Iqra. Kalau sekiranya tidak ada keberkatan melainkan keberkatan penurunan Al-Quran, maka cukuplah itu kemuliaan bagi Ramadan. Apatah lagi di sana ada keberkatan yang lebih banyak yang disediakan oleh Allah yang Maha Mulia dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Lailatul Qadar yang semua kita sedia maklum dan selalu kita membaca dan mendengar kelebihan Lailatul Qadar, tetapi sejauh manakah kita mempersiapkan diri untuk merebut peluang keematan di malam Lailatul Qadar itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah kelebihan malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Sekiranya tuan-tuan memenuhi seluruh umur dengan amal ibadah, dengan menjadi hamba yang taat dan menjaga berpikir melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin menyamai seorang hamba yang telah mendapat merebut satu kelebihan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pahala seseorang yang mengamal kebaikan dan melakukan segala kebaikan dan ibadah selama 3 tahun 4 bulan. Seluruh pahala itu diberikan kepada seorang hamba kerja yang menyebut hanya beberapa saat, hanya beberapa jam pada malam Lailatul Qadar. Bonus yang besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi persoalannya, berapa ramai di kalangan kita yang betul-betul berusaha bersungguh-sungguh untuk merebut pahala segala dan wang yang melimpah ruah yang dijanjikan dan diberikan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau Anda hanya perlu dalam tempoh 10 malam atau 20 malam berjaga pada waktu malam 6 atau 8 jam untuk menantikan keemasan. Sekiranya Anda mendapat saat itu, Anda akan menjadi raja dunia ini. Akan diberikan seluruh kemewahan dan kenikmatan dunia ini. Akan memiliki ribuan istana. Akan memiliki berpuluh-puluh ribu kereta mewah. Dan seluruh keindahan dunia ini dengan hanya Anda menunggu saat-saat keemasan. Dalam tempoh 30 malam atau 20 malam. Itu adalah sesuatu yang sangat memukau pandangan manusia yang berakal. Kalau sekiranya pahala itu berbentuk kebanggaan, saya percaya setiap orang tidak akan tidur malam pada malam Ramadan demi merebut peluang itu. Tetapi ini kerana pahala perkara yang lain, sesuatu yang tidak dapat dilihat dan disentuh oleh beliau. Maka hanya orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul yakin dengan janji Allah sahaja, orang yang betul dapat melihat kebenaran dengan mata hati. Mereka adalah sahaja yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat kelebihan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Pada malam itu seluruh malaikat akan turun ke dunia. Seluruh malaikat yang bertugas di langit-langit yang terbiasa beribadah memuji bertasbih, memujikan Allah akan turun membawa rahmat. Dan malaikat Jibril alaihissalam juga akan turun pada malam itu, dan kesenangan dan keindahan akan turun di segala pada waktu saja. Alangkah bahagianya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat hadiah yang begitu lumayan dan besar pada malam itu. Kita masih lagi ada 18 malam atau 17 malam. Peluang masih ada kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila 10 malam terakhir, baginda akan menghidupkan seluruh malam dan akan menjelas dan menunjukkan istri-istri baginda bersama-sama menghidupkan malam dengan amal ibadah. Dan baginda akan mengikat kain baginda dengan sekemas-kemas mungkin sebagai hiasan daripada tidak mendekati istri-istri baginda. Kerana sungguh-sungguh untuk mendapat tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir, baginda akan menangguhkan berbuka-buka segala sesuatu tahun. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ingin mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi